Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil azim. Amma ba'd, yang dihormati dan dikasihi tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu ayah sekalian, sidang hadirin yang sudi hadir pada hari ini, dan tidak dilupakan juga penonton di sidang media alam maya di sana. Walaupun kosong lagi, ramai-ramailah kita masuk sebentar lagi insya-Allah. Terima kasih. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita cukup bertuah kerana Allah Subhanahu wa taala memberikan kita peluang pada hari ini untuk berkumpul dan menyaksikan kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bakal melihat manusia itu masuk ke dalam agama Allah berbondong-bondong secara beramai-ramai. Dan antara maksud firman Allah Subhanahu wa taala, yukhrijul hayya minal mayyit, mengeluarkan orang yang hidup daripada keadaan kematian. Kata Imam At-Tabari rahimahullah, ialah mengeluarkan zuriat-zuriat yang mukmin daripada tulang sulbi ayah-ayah dan ibu-ibu yang kafir musyrik. Kita menyaksikan kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala tersebut pada saudara kita dan tetamu kita yang dihormati dan mulia pada hari ini. Ahsanallahu ilaikum, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Kepada saudara Syah Sengkiat, Allah hafazkum. Assalamualaikum saudara. Waalaikumsalam. Jadi tanpa membuang masa, tanpa melengahkan masa, without any hesitation, we're starting our dialogue today. Kita mulaikan dengan sesi pengenalan. Kata pepatah, tak kenal maka tak maka tak kenal maka ta'aruf lah kita kan. Jadi tak cinta maka kena ta'aruf. Betul tak Ismi? Kan? Itu semua pelajar-pelajar saya. Pelajar-pelajar saya semua tu kan. Jadi mula-mula kita nak berkenalan dengan biodata ringkas saudara Chia. Boleh panggil saudara Chia? Boleh. Silakan. Bro Chia. Kan? Perkenalkan diri secara beringkas. Silakan. Fadhil. Nama saya Chia Sengkiat. Saya sudah masuk Islam sudah 4 tahun rasanya 4 tahun. Ya, masuk Islam 2016. Ya betul. Dah 4 tahun. Saya bukan siapa-siapa, saya cuma penuntut ilmu saja seperti kamu semua. Orang-orang biasa saja, orang awam saja yang tengah menuntut ilmu. Sekarang ni saya tengah belajar akidah dengan Ustaz Yulian Purnama. Dah beberapa kitab tauhid saya dah belajar dengan dia. Sebelum ni saya belajar Fardu Ain di MRM selama 2 tahun kat situ. Lepas tu saya juga kadang-kadang ada belajar Fardu Ain di Akadim Syekh Husini sana. Lepas tu selepas 2 tahun lebih tu, saya rasa saya perlu belajar lebih lagi. Saya pergi merata tempat untuk mencari guru agama untuk belajar dalam tauhid, bab-bab sirah semua dan sebagainya macam tu. Alhamdulillah, 4 tahun, satu tempoh yang sebenarnya lama lah kan. 4 tahun. Dan apa tu, 4 tahun tu okey, kejap, ada halangan sekejap. Isfi, tolong ambilkan kucing tu Isfi. Kan takut dia melepas. Oh, Alif, silakan. Ahsanallahu ilaikum, jazakumullahu khairan. Maaflah saudara, ada kegawatan sedikit. Kucing. Jadi sudah 4 tahun masuk Islam, dan dalam tempoh 4 tahun ni sudah belajar beberapa kitab daripada asatidah salafiyah kita di Lembah Kelang, sekitar KL kan. Dan memang sekitar KL tu adalah satu rezeki sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, betul tak? Ada certain negeri yang mana dakwah salafiyah tu kurang subur, kurang, macam tadi saudara Chia ceritakan kat saya, ada di Kedah. Di Kedah sangat susah nak cari orang yang betul-betul ikut Quran dan Sunnah. Banyak kesyirikan dan banyak bidah-bidah dibuat lagi di Kedah. Sangat susah mendakwah. Saya pernah mendakwah
dengan orang kat sana, tapi mereka panggil saya bodoh. Lepas tu saya kata dengan dia, jangan taklid buta kepada parti tertentu. Belajarlah ikut Quran dan Sunnah, tapi dilabelkan sebagai bodoh. Dan apa yang kamu tahu sebab kamu cuma adalah orang yang baru masuk Islam saja. Macam tu. That's normal thing lah yang kamu laku. Even kalau ustaz yang dah lama belajar pun dia kata kita tak belajar lagi kan. Normal, itu biasa. Jadi saudara Chia, kalau Saidina Umar dia masuk Islam sebab dia ada sebab-sebab tertentu kan. Kalau kita dengar para sahabat dia masuk Islam, ada peristiwa ataupun memori detik yang jadi ajakan paradigma yang menyebabkan dia 180% tertukar daripada kufur kepada iman, daripada syirik kepada tauhid kan. Mesti even figure sebesar mana pun dia mesti ada memori. Jaranglah yang kita nampak yang tiba-tiba je dia duduk termenung tiba-tiba masuk Islam. Dia mesti ada memori ataupun peristiwa yang mana menggerakkan hati seorang manusia itu untuk menerima tauhid dan menerima as-sunnah. Jadi boleh saudara ceritakan serba sedikit memori atau kenangan, peristiwa apa yang menggerakkan hati saudara untuk menerima dan kembali kepada fitrah? Sebab yang mula-mula benda yang macam tergerak hati, bukannya terima Islam, tapi saya terdedah kepada Islam adalah masa sekolah rendah. Sekolah rendah saya belajar kat sekolah kebangsaan, bergaul dengan Muslim-Muslim, kawan-kawan Muslim. Bila start pendidikan Islam, mereka start akan baca Al-Fatihah dalam kelas je. Setiap ayat saya suka duduk kat tepi tingkap tu untuk dengar. Oh, means saudara tak masuk kelas moral lah. Ada kelas moral, tapi saya suka duduk kat tingkap untuk dengar. Dengar sebab orang macam nyanyi-nyanyian macam tu bagi saya masa tu. Nyanyian-nyanyian still sampai sekarang pun lepas kerja pun saya still ingat first 2 ayat of surah Al-Fatihah. Sebab tiap-tiap hari saya pun cuba ikut duduk dekat kelas ikut, walaupun saya tak faham apa benda tu masa tu, saya cuma ikut. Lepas tu saya tengok kawan-kawan Muslim dia pergi wuduk kat surau. Saya tak tahu apa, saya tengok kenapa mereka boleh basuh tangan kaki. Kenapa bila saya masuk, kawan-kawan Muslim kata, you jangan masuk, you tak boleh masuk. Saya kata, kenapa? Tidak dijawab. Lepas tu, lepas masuk kerja pula, saya pun bekerja, berinteraksi banyak juga kaum-kaum Muslim. Sampai kan ada yang macam cuba menyamakan Muslim dengan cara macam ni. First kerja saya bertemu dengan seorang assistant store manager, selalu berdakwah dengan saya, tapi cara dakwah dia macam jomlah masuk Islam, kahwin dengan gadis-gadis comel-comel macam tu. Selalu cakap macam. Tapi bagi saya macam tu saya tak berapa berminat lah dengan tu. Saya rasa tak ada kemungkinan masa tu. Okay. Saya tak ada kemungkinan ataupun terlintas pun untuk masuk Islam masa tu. Saya ingat dia cuma gurau-gurau macam tu saja. Lepas tu kerja kat tempat lain tu saya bertemu banyak orang Muslim kat situ juga, dan saya selesa bergaul dengan mereka sebab mereka macam bagi saya macam mereka ni jujur sikit lah pada pendapat saya macam tu. Kalau bergaul dengan Cina ni kadang-kadang bohong, suka berbohong ke apa ke, tak tahu lah, mungkin saya bias ke apa, tapi pengalaman saya bergaul dengan Muslim dengan bukan Muslim kafir ni macam mereka ni lebih jujur sikit bagi saya, orang Muslim ni. So mereka juga kawan-kawan saya kat situ kerja, rakan kerja, explain apa tu bila ada pertanyaan tentang Islam mereka explain kat saya. Lepas tu ada satu hari saya terlintas jalan tengok, masa rehat saya tengok ada seorang ibu mengandung Muslimah. Saya tanya dia kenapa tak rehat ke? Dia kata dia tak rehat. Saya tanya ada makan tak? Dia kata tak akan. Puasa ke? Saya tanya. Dia kata puasa. Kata kenapa puasa? Nanti baby dalam perut tu tak cukup nutrien ke apa ke? Dia kata tak apa, baby tu kuat, boleh. Lepas tu sebab mungkin dia tengok saya suka tanya persoalan tentang Islam, dia bagi nombor kontak untuk saya, untuk macam kata kalau satu hari lagi kamu ada minat tentang Islam atau persoalan tentang Islam,
sila contact nombor ni, dia akan explain. Masa tu saya cuma simpan saja, tak pernah terfikir untuk untuk call. Saya macam dari sekolah rendah, saya memang macam ikut Buddha, tapi cuma setakat nama saja, tak praktis sangat tentang Buddha. Cuma ibu suruh buat ambil colok letak, itu je. Dan bila lama-lama tu macam fikir something not right, bila tiap hari cucuk colok kat patung tu, tapi bila kamu sedih cakap dengan dia, macam dia tak ada jawapan untuk kamu. Dia macam setakat cakap dengan patung saja, macam you mengadu kesedihan, kegembiraan kat patung tu, mengadu apa-apa, tapi tak dapat apa-apa jawapan. Ibarat saya cakap dengan dinding macam tu, saya macam rasa kekosongan dalam jiwa, rasa kekosongan jiwa macam tu. Lepas tu sebab saya belajar sains, lepas tu saya percaya sains adalah segala-galanya. Sains boleh explain semua benda. Tak ada benda yang sains tak boleh explain tu adalah tidak benar. So saya mula tidak percaya. Lepas tu tidak percaya pada agama. Dan dalam masa tu jiwa rasa kosong. Nak mengisi jiwa tu macam dengar muzik, cari artikel sains, baca semua tu. Tapi kesemua ni tidak memenuhi jiwa kosong. Dan saya juga ada tertanya-tanya, banyak-banyak agama ni, banyak-banyak Tuhan ni, mana satu Tuhan yang betul, Tuhan yang hak satu. Sebab at least 7-8 tahun lah saya dalam keadaan tidak tahu tujuan hidup saya, apa yang akan berlaku. So macam bagi saya macam hidup macam jiwa kosong saja. Selepas tu 5 tahun kemudian kawan saya yang interact bagi nombor kat saya tu, saya terdetik untuk tanya beberapa soalan, contact mereka, dan mereka pun cuba berdakwah dengan saya, explain kat saya kenapa ada Tuhan, ada semua. Lepas tu dia mengajak saya untuk pergi kelas Fardu Ain. Lepas tu saya dah masuk kelas Fardu Ain 3 bulan lebih kurang macam tu, tapi belum masuk Islam. Walaupun telah diexplainkan rukun Islam, rukun iman, kesemuanya, tapi saya pun still tidak terdetik untuk masuk Islam. Saya still ragu-ragu, half-half macam tu. Walaupun tak, bila seronok dengar bila ustaz yang ajar saya Fardu Ain tu, dia baca surah 51 ayat 56, Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah dengannya, lebih kurang macam tu lah. So lepas tu saya macam terdetik, tahu itulah mungkin tujuan hidup saya di dunia ni macam tu. Tapi saya belum masuk Islam. Lepas tu adalah belajar tentang neraka, azab, semua benda. Ada satu hari, satu insiden yang macam almost boleh kata dengan takdir Allah saya still masih hidup lah. Ada accident kereta macam tu, rasa hidup. Bila lepas kejadian saya rasa saya harus cepat-cepat masuk Islam, sebab saya takut untuk mati dalam keadaan kafir macam tu, takut tinggal di neraka selama-lamanya. Masya Allah. Ahsanallahu ilaikum. Ahsanallahu ilaikum. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah SWT, itulah fitrah manusia. Dan dia tidak boleh, seorang manusia tidak boleh menipu dirinya sendiri. Okay? Dan kita dapat lihat beberapa sudut. Antaranya ialah manusia yang merasa kekosongan dengan kesyirikan. Dan ini telah berlaku sejak lama lagi. Nabi Ibrahim faragha, ma lakum la tantiqun, kenapa kamu tak cakap wahai patung? Faragha alaihim darban bil yamin, dia pukul berhala tu, kenapa tak boleh cakap? Dan dia merasakan kekosongan kerana itu adalah sembahan yang palsu. Dan dalam perjalanan mencari, ada satu pengajaran lagi, iaitu tugas kita adalah menyampaikan. Saudara Cia, dia bagi nombor, belum ada kemungkinan terdetik nak call lagi terus pada waktu tu kan, tapi lama-lama dia call juga. Nampak tak tuan-tuan dan puan-puan, effort yang sedikit, bagi nombor saja, tak bagi nombor untuk masuk Islam. Tugas kita hanya menyampaikan walau sedikit. Pahalanya kalau dapat, Allah Ta'ala gandakan, dan betapa banyaknya pahala saudari yang
yang pregnant apa yang mengandung tadi kan, Ya. kerana telah menjadi pembantu buat saudara Richard. Saudara Richard, kita terus kepada soalan yang seterusnya. Untuk apa tu fenomena muallaf masuk Islam, suatu masa dahulu jadi benda yang gempar lah. Maksudnya bila kita masuk dapat nampak orang cakap asyhadu an la ilaha illallah tu benda yang rare, agak rare. Namun sekarang ni dengan ada media sosial, dekat Twitter, saya khususnya lain Twitter lah tuan-tuan dan puan-puan kan, orang non-Muslim berbondong-bondong mengaku masuk Islam, masuk Islam, masuk Islam, ataupun kebanyakan kat luar sana yang masuk Islam and then dah 7 tahun masuk Islam pun still mengaku muallaf and then jadi minta sedekah atas nama muallaf kan, dekat surau-surau, ataupun yang masuk Islam cakap dekat media sosial tapi sebenarnya tipu tak masuk Islam, ataupun yang masuk Islam tapi tidak memahami tauhid. Itu yang kita nak bincangkan sekarang ni. Cukup rare lah bagi seseorang muallaf masuk Islam, lebih-lebih lagi muallaf di Malaysia. Malaysia tanah Melayu ni yang bertuah ini masuk Islam, kemudian memahami tauhid, memahami sunnah, menjadi salafi, seorang ahli sunnah wal jamaah yang sebenar. Bagaimana saudara boleh terdetik ataupun terinspirasi untuk menjadi yang sedemikian, dan apakah yang asatidzah salafi inspire yourself to stick on it, istiqamah di atas manhaj salaf dan tauhid? Silakan. Mula-mula saya masuk Islam berucap sahadah di MRM. Saya sebelum saya masuk di Islam MRM Multi Riveted Muslim, ya. Firdaus Wong. Yes, kat situ. Saya sebelum saya belajar kat situ, saya tanya kawan saya yang Muslimah. Dia beritahu saya tanya dia, okey tak belajar agama kat situ? Dia cakap okey. So saya pun belajar, sebab saya risau juga kalau saya masuk tu dia bohong ataupun dia ajar benda-benda yang mengarah bukan Islam macam tu. Sebab dalam agama lain pun ada macam tu, ada yang penunggang, sorry to say lah, memang menunggang, guna atas nama untuk tipu duit. Macam mak saudara saya kena tipu duit dengan padri dia banyak kali dah, lebih kurang macam tu. So saya nak make sure betul-betul orang semua kata okey, baru saya belajar kat situ. Lepas 6 bulan saya belajar kat situ, saya macam diberi peluang untuk umrah, buat umrah. Walaupun saya pun masa tu pun tak tahu apa tu umrah, cuma ikut apa yang diajar oleh Ustaz Syekh Hussaini, cuma catat ikut, dan mereka kata 2 orang ni akan jadi guide kamu untuk umrah, supaya make sure umrah kamu yang kamu buat tu adalah mengikut Quran dan Sunnah. Orang yang itu adalah Akbar Azmi dengan Walad. Akbar Azmi adalah ketua rombongan kita untuk jadi guide untuk kita dalam membawa mualaf semua pergi ke, dan kelima mualaf dan selainnya adalah muslimah yang ingat pergi umrah. Kat situ saya ingat sesuatu yang dia ajar, sebab tu saya masih baru lagi, banyak orang ajar macam-macam dan saya tak tahu mana satu yang benar. Tapi saya ingat apa yang dia ajar kat saya adalah semua ibadah ada asalnya ada haram kecuali didatangkan dalil, dan semua di dunia ini adalah dibolehkan sehingga ada dalil yang mengharamkannya. Walaupun saya tak faham masa tu macam apa benda dia cakap, saya pun tak tahu. Saya kata fikir pun tak boleh nak tak dapat juga. Ambil masa tanya beberapa orang, ambil masa beberapa bulan, dan baru faham. Selepas tu, sebab mungkin masa tu saya mungkin jahil, saya still stick to it. Bila mencari guru kat mana-mana nak dapat ilmu, saya make sure apa-apa guru yang saya belajar ilmu dari dia mesti ada dalil. Semua benda yang dia cakap mesti ada dalil. Tanpa dalil itu mungkin cuma pendapat dia ataupun bidah. Itu yang saya tahu. Sebab itu yang saya berpegang setakat lepas setahun 2 masuk Islam tu, saya make sure ajaran saya ambil, guru saya pelajari, semua benda-benda agama didatangi dengan bukti, iaitu dalil nas Quran dan Sunnah. Sebelum dia mencakap benda tu,
saya ambil lah daripada beberapa yang selebriti ustaz kat TV tu yang ajar macam-macam macam tu lah. Ambil je dari mana-mana, lepas tu anggap itu adalah ajaran agama. Tapi lepas tu terdetek untuk make sure saya check apa yang saya belajar. Make sure usaha, walaupun tak dapat, mula-mula tak dapat, tak mampu nak check sendiri, lama-lama belajar sikit, cuba sudah upaya untuk check. Kalau tak mampu check, tanya ustaz yang lebih mahir untuk checkkan dalil tu betul ke tak hadis ni sahih ke tak, perawi dia macam mana, tikoh ke tak tikoh, sanad dia bersambung ke tak, hadis dia boleh terima ke tak dari segi sudut syarat, memenuhi syarat Ibnu Hajar ke tak, macam tu. Itu yang saya amat tekankan. Lepas tu saya cari, biasanya saya akan cari guru-guru. Lepas tu bertemu beberapa kawan-kawan di WhatsApp yang mengajarkan Quran dan Sunnah. Di situlah saya diberi peluang untuk belajar dengan Ustaz Yulian beberapa kitab Tauhid. Dengan dia sudah, tapi kena ulang kaji balik sebab banyak dah lupa. Dari situ saya kenal Yayasan Taklim. Dari situ saya kenal. So pada saya, bila nak berguru tu, make sure kamu sangat cerewet mengambil guru. Sangat-sangat cerewet. You kena sangat particular bila guru. Make sure dia memang berpandukan Quran dan Sunnah. Macam Ustaz Asri Sobi baru-baru ni Asam ajar pada masa ada hak amatan al-akadi. Dalam tu dia mengatakan agama tu patut bebas dari dua pencemaran, iaitu syubhat dengan syahwat. Bila kita beragama mengikut syahwat, kita akan membuat amalan sendiri, seperti menari, berzikir sambil menari. Bila kita agama kita ni ada syubhat tu, kita ada keraguan keraguan tentang agama, start ada keraguan tentang agama. Contohnya hari ini Ustaz Fasan ada mengatakan, menjawab syubhat tentang seorang doktor yang berkata hijrah itu adalah perarian. Sebenarnya tidak, bukan seperti macam tu. Dia macam dia kata hijrah itu, perarian itu adalah diambil dari kaca mata musuh Islam. So kita kena hati-hati. Even pun ambil sirah Nabi pun, kita kena make sure dia berpandukan Quran dan Sunnah. Tanpa tauhid, tanpa sunnah, apa-apa yang kita ambil tu, apa-apa yang kita amalkan tu sia-sia saja. Barakallahu fi. Tuan-tuan dan puan-puan, nampak tuan-tuan dan puan-puan, setiap manusia fitrahnya sama. Agama seimbang antara emosi dan fakta dan logik. Agama bukan emosi sahaja dan tidak fakta akal logik sehingga menjadi jumud. Seimbang. Tauhid meraihkan emosi dan akal. Begitu juga sunnah meraihkan emosi dan juga akal. Dalam masa yang sama, emosi itu penting. Dalam masa yang sama juga bukti, dalil, itu semua penting. So agama Islam dan agama yang seimbang. Emosi tidak menguasai akal, akal tidak menguasai emosi. Ianya harmoni, selari. Itu ditunjuk oleh even non-Muslim dahulu, sebelum dia memasuki agama Islam. Lebih-lebih lagi ketika setelah dia memasuki Islam yang sahih. Jadi, saudara Chia, orang yang masuk Islam, dia memahami tauhid dan dia memahami konsep tauhid yang sebenar, akidah yang sebenar, dia akan berlepas diri daripada kesyirikan. And ada certain kesyirikan tu yang diatasnamakan culture and tradition. So there must be a little bit perselisihan ataupun cabaran. Itu lagi tepat. Cabaran yang mendatang ataupun kesan negatif kita masuk Islam yang datang daripada keluarga kalau ada, ataupun daripada sahabat, daripada rakan, surrounding, sekeliling, anything, challenge. Sepanjang memasuki Islam, or sepanjang menjadi seorang salafi, daripada Muslim yang jahil sendiri. Silakan, sebarang-sebarang. Mula-mula nak cakap populariti itu bukan
ukur Yes, kayu ukur. kayu ukur untuk kebenaran, terutamanya selebriti ustaz di social media dengan di kaca TV. Sebab ada juga setengah-setengah kebanyakan mualaf, even yang selebriti pun dari segi ilmu agama dia, akidah dia bercanggah dengan Quran dan Sunnah. Ada yang setengah sedihnya saya mengatakan mereka menggunakan ilmu kalam, akal fikiran dalam mencakap tentang agama. Contohnya, bila seseorang suami itu tidak membayar nafkah, kita harus menyebarkan perkara itu kepada umum supaya semua orang tahu dan dia tidak dibenarkan untuk berkahwin lagi. Bagi saya, benda-benda bila dia mengucapkan benda-benda macam ni, terutama dia adalah seorang dai yang popular, dai mualaf yang popular. Benda ni sangat berbahaya. Satu, dia mengikut hawa nafsu. Dua, dia mengikut akal fikiran dia. Sebab dalam Islam ajar doa, aib pribadi tu harus disembunyikan, bukan diceritakan. Dan bila kamu ada masalah keluarga ke rumah tangga ke, jangan bercerita kepada orang awam. Ceritalah kepada orang yang betul-betul yang boleh membantu sebagai pihak kuasa dalam menolong dalam urusan rumah tangga. Benda-benda macam tu. So, soalan tadi apa? Soalan tadi, apa cabaran, any challenge yang saudara Chia hadapi sepanjang jadi seorang Muslim? Bila kita umumkan tauhid, kita bercakap asyhadu an la ilaha illallah, there must be pelepasan diri daripada syirik, kan? There must be benci kepada syirik. So apa cabaran yang dihadapi? Hatred, kan, violence daripada orang, sebarang cabaran, anything, challenge. Contohnya macam nenek moyang punya tradisi semua. Bila saya dah masuk Islam, saya dah, sebelum melakukan syahadah, saya dah umur standby. Apa-apa nenek moyang punya tradisi sebelum masuk Islam, macam Buddha ke apa, saya bersedia untuk meninggalkannya. Kena bersedia untuk meninggalkannya. Bila kamu nak bekerja, tinggalkan semua tradisi nenek moyang, terutama yang bercanggah dengan agama Islam, Quran dan Sunnah, semua tinggalkan. Tapi sedihnya bukan semua mualaf yang masuk Islam tu berfikir macam tu. Mereka still macam, saya Cina, saya nak kekalkan tradisi saya tak nak tradisi ini pupus. Padahal contohnya Isang yang mereka gaul untuk tu ada kaitan dengan Tuhan. Benda-benda tu kita sebagai dalam Islam, kita tak percaya pada Tuhan. Ini bertentangan dengan qada and qadar. Sebab tu, walaupun kadang saya ada explain kat mereka kata saya ini syadid, keras, macam-macam label diberikan, tapi saya still berpegang pada prinsip saya. Itu berpegang mengikut memahami agama mengikut pemahaman salafus soleh, itu pemahaman sahabat Nabi. Itu yang saya pegang. Ya, banyak juga tradisi nenek moyang semua memang susah nak tinggalkan, tapi tinggalkanlah. Kalau kita betul-betul nak masuk syurga, kita betul-betul nak berhijrah, itu tak ada nilai benda-benda yang bercanggah dengan tradisi nenek moyang, bercanggah dengan Quran dan Sunnah. Hidup kita pun tak panjang. Umat Nabi sallallahu alaihi wasallam cuma hingga 60 hingga 70, dan itu umur kita tak panjang. Kita cuba upaya untuk belajar ilmu, amalkan, ambil masa yang pendek ini, belajar sebanyak boleh, berdakwah, terutama berdakwah kepada ahli keluarga kita sendiri. Kalau kita tak mampu selamatkan orang lain, kita selamatkan isteri, anak-anak, ahli keluarga kita sendiri terlebih dahulu. Itu yang kita cuba usahakan. Macam tradisi agama dan nenek moyang apa semua ni, kalau boleh jangan tinggalkanlah. Kalau yang bercanggah tu, jangan macam berpaut pada dia.
macam pun ajaran Buddha semua yang dulu. Walaupun masuk Islam 4 tahun, saya still takut juga terbuat apa, terikut. Sekarang saya pun kalau boleh saya kurang bergaul sikit dengan sahabat-sahabat yang kafir ni. Sorry to say, sebab takut bila lama-lama bergaul tu takut terjerabak balik macam tu. Sebab tu saya nak berkawan pun kawan dengan yang betul-betul nak menuntut ilmu, supaya saya tidak terjerumus dalam lalai dalam menuntut ilmu untuk belajar agama macam tu. So maksudnya pilihlah sahabat, hati-hati dalam memilih sahabat juga. Sebab kadang-kadang sahabat tu, certain sahabat tu, misalnya sahabat-sahabat saya dulu kat MIM, bila saya mengatakan Ishmak Pala Imam Mazhab mengatakan muzik itu haram, mereka tidak boleh terima. Mereka panggil saya Syadid depan saya, lepas tu cakap macam-macam. Sejak itu saya macam tidak lagi ingin bergaul dengan, bukan berinteraksi dengan mereka banyak-banyak, sebab saya lebih baik saya luangkan masa untuk cari ilmu lagi, untuk belajar. Banyak lagi saya kena belajar. Usul tafsir saya belum start, usul hadis saya belum, sirah saya pun tak sempat lagi. Cuma saya tekankan tauhid dulu, sebab saya nak make sure saya betul-betul bebas daripada syirik. Orang Melayu nak tinggal tahlil pun susah, betul lah. Ini kan lagi Cina non-Muslim nak tinggal kongsi ni, betul lah. Ya, orang Melayu tinggal tahlil, tinggal basuh uri, tinggal letak benang kat jari baby, betul lah. Pun susah, kan? Orang Cina apatah lagi, betul lah. So ini satu mujahadah yang besar, dan Allah janjikan pahala yang begitu agung bagi orang yang meninggalkan segala tradisi. Seakan-akan itu antara cabaran terbesar bagi seorang new convert Muslim, yang new Muslim, iaitu cabaran yang berunsur agama, menyelisih tauhid, namun berbaju tradition, berbaju culture. Itu amat susah lah untuk ditinggalkan. Juga dengan pemilihan sahabat, kan, dapat kita faham ada isyarat-isyarat di situ bahawa cabaran tu tak semestinya lah orang benci kita, tak. Tapi cabaran tu adalah kepada iman kita. Kadang-kadang orang kawanan kita baik je, even kita masuk Islam pun, ataupun kita jadi salafi muwahhid pun. Tapi bila orang layan kita dengan baik, kita pula rasa bersalah. Dia ni bukan salafi, tapi akhlak dia baik pula, kan. Mencetuskan keraguan pula dalam diri kita. So, kerana itulah ada konsep al-bara'ah, berlepas diri daripada orang-orang musyrik, agar tidak termasuk sebarang syubhat jangan tidur dalam diri kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu ayah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Soalan kepada saudara Chia. Apa tu? Satu soalan. Ramai orang yang, tapi jawapannya tadi dah ada dah dalam perkataan saudara Chia tadi. Ramai orang yang masuk Islam, even Al-Quran dimomokkan dengan you tak boleh tafsir macam tu, you kena belajar itu dulu, kan. You kena belajar tahun-tahun banyak ilmu dulu, baru you boleh faham itu Quran lah, kan. Tapi ada je setiap tahun, bahkan saya yakin setiap hari, orang yang terkesan dengan Islam dengan membaca translation Quran. Tak pernah belajar bahasa Arab pun, apa pun, tapi baca translation, kan. Apa ayat Quran, ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi kesan yang besar dalam jiwa saudara Chia? Dan boleh saudara Chia ceritakan sedikit apa yang magnificentnya dan kaitan dengan hidup saudara Chia sendiri, ayat Quran yang memberi kesan yang besar dalam hidup. Silakan. Saya tak sempat lagi nak belajar. Tak apa. Ayat pun tak apa. Kalau pemahaman makna ayat Quran tu pun tak apa. Allah cakap macam mana. Nak betul? Ayat in Arabic tu tak apa, tapi makna tu pun boleh. Cuma tadi saya pernah cakap tu surah 51 ayat 56 itu yang surah Az-Zariyat tu ya. Surah Az-Zariyat tu yang tu kita, Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah untuk Dia. Itu saja yang saya memberi kesan yang paling besar untuk saya. Itu saja. Betul tuan-tuan dan puan-puan. Kalau perasan tadi saudara Chia ni, dia dalam fasa dia mencari Tuhan, dia ada satu fasa
Dia percaya sains mampu menjawab segala perkara. Betul Saudara Chia? Sains mampu menjawab semua perkara. Dan ini ada satu kenyataan. Orang yang mengkaji sains, mengkaji falsafah, mengkaji physics and metaphysics, akhir sekali soalan dia, siapa yang mencipta kita? Untuk apa dia mencipta kita? Kan? Adakah di luar sana ada satu the divine entities, kan? Di luar alam sana, or big computer neutron yang paling agung yang mencipta dan mentadbir alam, kan? Tu yang wujud macam-macam idea multiverse, kan? Sebagainya lah. So itu perbahasan falsafah. Tapi pokok pangkalnya adalah seorang yang sains yakinlah jiwa dia sedang mencari Tuhan, seperti mana saudara Chia. Dan tidak ada jawapan yang memuaskan selain daripada Al-Quran. So bila kita berkalam ilmu kalam betul saudara Chia, semakin pening, semakin pening. Dan itu sayangnya itu yang menjadi majoriti kefahaman umat Malaysia sekarang ni, kan? Sifat Ishruna, kan? Sifat 20 tu, kan? Jadi orang yang mencari Tuhan dan meyakini sains tidak mampu menjawab segalanya. Yang mampu menjawab segalanya adalah wahyu daripada Allah. Ayat yang pendek namun yang membuka detik hati, pintu hati, mengetuk pintu hati saudara kita untuk menerima agama yang suci. Saudara Chia, apa pandangan saudara Chia tentang masyarakat Islam di Malaysia? Ramai yang tidak mengenali tauhid dengan sebenar, even ramai mu'allaf ataupun figure mu'allaf sendiri yang mana tidak memegang dengan tauhid yang sebenar, kan? Banyak. So pandangan saudara Chia tentang majoriti umat Islam di Malaysia ini dan perbezaan-perbezaan kalau saudara Chia ada kaji Islam di UK ke yang lebih menitik beratkan fakta dan logik, kan? So komentar saudara Chia tentang umat Islam di Malaysia. Umat Islam di Malaysia ni ada satu kajian, lagi tepat umat Islam Melayu di Malaysia. Betul. Tak berani kritik bukannya siapa-siapa. Satu kajian UKM saya ternampak menunjukkan 57% masyarakat Muslim di Malaysia ni mengatakan Allah berada di mana-mana, iaitu sama dengan ajaran Kristian yang kata God is everywhere. Itu cuma 7% saja yang kata Allah berada di atas aras seperti dalam Quran dan Sunnah. Seperti di dalam Quran macam itu macam tauhid asma wa sifat ni, macam bila kita berdakwah dengan masyarakat Melayu, Muslim kat sini, mereka tidak boleh menerima. Saya pernah berdepan seorang khalid lah saya, dia belajar sifat 20. Bila saya cakap Allah berada di aras, ada di ayat Quran sekian-sekian ni, tapi dia bercakap dengan saya, bukan tafsir macam ni, ini dia bukan cakap dia di atas arash. Dia cakap something yang saya pun tak faham dia apa yang dia cakap. Dia kata dengan saya belajar banyak kali sifat 20, berulang banyak kali, still pun tak berapa faham juga. Macam sebenarnya dalam hati saya nak tanya, apa tujuannya belajar benda-benda yang membandingkan ilmu kalam ni. Semasa saya masuk Islam 3 bulan kot, balik kampung, ada orang nak masukkan saya dalam grup sifat 20. Saya pernah masuk dalam tu, lepas tu dia cerita benda-benda ulang-ulang, so tak faham. Saya baca tak faham. Lepas tu banyak kali saya baca tak faham. Lepas tu saya tanya orang, dia pun tak faham apa yang dia belajar. Itu masalahnya. Dia pun tak faham apa yang dia belajar. Tapi guru dia cakap macam tu, ya betul macam tu, ya macam tu. Itu macam bagi saya taklid buta, setengah-setengah, macam yang mualaf yang masuk Islam, dia terlalu tertaklid buta kepada gurunya. Sebab itulah kita kena share pilih guru seperti saya cakap tadi tu. Dia terlalu tapsu pada guru dia. Tak kisahlah guru dia cakap apa ke, ikut guru ke, dia kata ya betul, betul. So macam hati-hati dengan guru-guru di atas yang sangat yang terutama di international pun hati-hati juga. Setengah-setengah yang famous, contohnya Maghribi, sorry to say lah, memang Yasir Qadhi ni dia macam menggunakan ilmu kalam selepas dia belajar di Amerika sana dengan Tony Blair kalau tak silap saya. Lepas tu
hati-hati syubhat yang dia bawa tu. Sangat halus jarumnya. Itu kena hati-hati. Itu bukan setakat non-Muslim ataupun kita-kita yang pening ilmu kalam ni tuan-tuan. Tokoh-tokoh besar ilmu kalam pun pening dengan ilmu kalam sebenarnya. Al-Ghazali, Fakhrul Razi, Al-Amidi, semua dia rekodkan sebelum diorang meninggal. Mereka berkata mereka pening dengan ilmu kalam. Kan sepatah kata Imam Al-Haramain Al-Juwaini, dia kata apa? Amutu ala aqidati ajuzin sabur. Aku rela mati di atas akidah perempuan-perempuan tua, wanita-wanita ni sabur yang tak tahu apa-apa, tak belajar ilmu kalam apa-apa. So dia menyesal belajar ilmu kalam sebab makin menghairankan. Itu natijah mencapai keilmuan tertinggi dalam ilmu kalam. Kita tak payah start pun kita dah dapat natijah dah. Kan? Tak payah belajar pun kita dapat natijah dah melalui manhaj as-salaf as-salih. Jadi saudara Cia, ada satu topik yang menarik di sini bahawa kita menjelang apa yang orang panggil kata sebagai tahun baru lah kan. Mungkin even lama lagi pun tahun baru. Tapi boleh tak saudara Cia jelaskan apa kepercayaan Cina Buddha yang mana even mu'allaf masuk Islam pun mu'allaf cuba untuk amalkan based on tradition ke apa, yang mana sebenarnya berkaitan dengan tauhid, berkaitan dengan akidah. Kan? Macam saya pernah dengar ada seorang so-called da'i ni kata dia tahun baru Cina pun dia sapu depan rumah dia macam tak sapu depan rumah dia. Kan? Sebab ada tahun baru Cina punya kepercayaan macam tu. So macam mana kan seorang da'i pun buat macam tu? Kan? Atas nama tradition. Sebab kita orang Melayu ni pun kita nak cakap kita cakap bersifat fashion, nak cakap kita cakap bersifat fashion ni kan. Agama ke tradisi? Agama ke tradisi? Ke budaya? Kan? So kita dengar daripada mulut anak watan pula, anak jati Chinese sendiri menceritakan tentang agama asalnya. Even when saudara Cia Buddha pun bukan non-practicing kan Buddha kan. Kan? So sedikit sebanyak bolehlah memberikan sekitar landscape yang sebenar tentang agama mereka. Silakan. Sebelum saya mula, saya nak bercakap tentang satu cerita yang saya dengar kat BBC News. Jadi mereka benar bercakap mereka mengkaji orang Cina. Orang Cina ni memang susah. Ada 3 perkara yang memang susah nak tidak dikaitkan dengan orang Cina. Judi, arak. Satu lagi saya tak ingat. Judi dan arak tu utamanya susah nak separatekan mereka dengan judi dan arak. Dan satu lagi luck. Apa-apa yang mereka buat iktikadnya nak ong. Feng Shui ya? Feng Shui semua. Feng Shui tu berkaitan dengan luck. Dan orang yang sambut tahun baru Cina ni, mereka kata ini adalah tradisi ni tidak ada kaitan dengan apa-apa. Sebenarnya tidak. Hari tertentu ada maksud tertentu. Contohnya hari ke-7 ke-8 adalah tujuan merayakan tahun baru Cina ke-7 ke-8 adalah untuk macam Tuhan naga something aja. Tak berapa ingat. Tapi setiap hari ada membawa maksud something. Hari pertama ada maksud tertentu, hari kedua maksud tertentu, hari ketiga maksud tertentu. Tahun baru Cina mereka tidak akan sapu sampah dari dalam keluar sebab mereka percaya lak dalam rumah tu akan keluar. Mereka suka pakai baju merah, maksudnya membawa luck, satu lagi banyak benda mereka tak basuh kepala pada hari pertama, terutamanya tahun baru Cina sebab nanti jatuh, hilang. Tak boleh, dia macam tu. Sebenarnya tahun baru Cina ni banyak berkaitan dengan apa-apa mereka buat tu sebenarnya ada berdasarkan something. Mereka tidak simply buat sesuatu kecuali macam berdasarkan sedikit-sedikit benda dikaitkan dengan sangat susah nak tinggalkan benda-benda ni. Jadi sebenarnya perayaan tahun baru Cina ni perayaan agama bukan tradisi. Ada kaitan itikad dengan agama, ada kaitan dengan semua benda-benda macam ni. So macam saya ingat satu ustaz cakap kita cuma menyambut Muslim cuma menyambut 2 saja, iaitu Aidilha dengan Aidilfitri saja. Selain itu saya tak menyambut awal Muharram ataupun menyambut tahun baru Cina, tahun baru apa, semua perayaan selamat hari ibu selamat apa, kita tidak selamat hari jadi saya tidak merayakan, cuma merayakan 2 saja, Aidilha dengan Aidilfitri saja. Itu yang kena faham. Kita bukan saja yang masuk Islam tapi juga kita Muslim pun kena
Bila dengar, kita taat. Seperti apa sahabat buat. Bila dia dengar, dia terus tinggalkan. Bila ada turunnya wahyu kata Arab tu haram, dia terus bercakap. Dia kata terus stop immediately. Kita harus bersikap macam tu seperti sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saudara Chia menunjukkan kepada kita tentang macam mana seorang Muslim mu'allaf yang benar-benar mempelajari tauhid dan memahami tauhid dan mengamalkannya secara tegas dan berprinsip. Bukannya seorang mu'allaf yang mana mencairkan prinsip untuk menawan hati kononnya. Percayalah, non-Muslim lebih tertawan dengan kita punya ketegasan prinsip, kekukuhan hujah dan ketegasan di atas akidah kita. Mereka lebih tertawan, tertarik kerana itu. Setuju saudara Sia? Setuju. Jangan sebab nak populariti ataupun nak tarik minat non-Muslim masuk Islam, kita buat ikut suka hati, bagi kek kat dia untuk sambung birthday ke apa something like that. Jangan dakwah pun macam kita dakwah ikut macam cara Nabi buat, dan kita berdakwah dengan tauhid. Bukannya kita menggunakan bid'ah ataupun menggunakan bid'ah untuk berdakwah macam tu. Macam Syekh Al-Albani mencakap macam seringnya kat Malaysia ni tak banyak ustaz yang ajar tauhid, padahal kat Malaysia ni banyak yang melakukan syirik. Sebenarnya Syekh Al-Albani cakap kepada nasihat kepada para pendakwah di seluruh dunia, tauhid, ajarlah tauhid, sebab banyak kesyirikan di zaman sekarang ni. Pak yang bagi kek tu saya sengaja buka mic untuk gelak saja. Kan? Faham tak? So jadi sebenarnya betul tak apa yang kita katakan bahawa orang non-Muslim lebih tertawan dengan Muslim yang mana melaksanakan agamanya, practicing Muslim and consistent on it. Bukannya orang yang mana mencairkan prinsip, orang yang tidak berpegang dengan prinsip, sanggup menggadaikan prinsip. So kalau kita nak show love, Islam is not a religion of hatred, not religion of violence, tiada kebencian dalam Islam, Islam agama damai, no point. Kerana Islam juga mengajar seimbang antara cinta dan benci. Sebab itu adanya tadi konsep yang saudara Chia tekankan secara makna dia, iaitu berwalak, iaitu berloyalty sesama Muslim dan berlepas diri daripada orang-orang musyrik. Saudara Chia dia kata tadi, ajar kita juga, orang Melayu kita suka menjatuhkan orang Melayu sendiri, kan? Tengok orang Cina tu, kan? Tak ada tipu-tipu ni, kan? Tapi saudara Chia membuktikan sebaliknya. Ada juga budaya tipu dalam masyarakat Cina ni, saudara Chia. Demi duit lah, boleh cakap. Bukan saja Cina, kaum lain pun sama juga. Betul kan? Demi dia bukan sebab kata dia saya Cina kamu Cina, kita tolong sama-sama Cina. Tak ada tipu punya, selalu cakap macam tu. Ada juga sebenarnya, tak kisahlah di kawan apa, ada juga yang orang baik ke, kawan lama ke, tak ada. Kan? Itu orang Melayu pun sudah ada, kan? Jadi tak ada bangsa yang masum bersih je, kan? Itu tak ada yang baik je lah, kan? Semua bangsa sama saja, kan? So sebab tu saudara Chia juga mengajar kita bahawa tak ada nilai seruan-seruan kebangsaan, bangsa ni tengoklah bangsa ni, tengoklah bangsa ni. Kayu ukur dia adalah agama, kayu ukur dia adalah at-tauhid. Saya nampak saudara Chia tadi hampir bergenak air mata menyebut tentang tauhid, menyebutkan tentang wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang mana ianya cukup memberi makna bagi saudara Chia. Boleh saudara Chia luahkan lagi tentang tauhid dan apa yang saudara Chia harapkan daripada masyarakat Islam tentang tauhid. Semuanya tentang tauhid dari saudara Chia. Kepentingan tauhid, keagungan tauhid, silakan. Saya bukannya pakar dalam tauhid lah, tapi sekurang-kurangnya kita belajar sampai at least satu tahap. Kita tahu boleh ajar anak-anak dan boleh, yang penting melepaskan diri daripada syirik. Itu saja. Kita kena memahami tauhid rububiyah, uluhiyah, asma' wa sifat. Belajarlah kita dengan dia. Belajarlah kitab-kitab yang ada kaitan dengan rububiyah, uluhiyah, asma' wa sifat. Contohnya asma' wa sifat, bolehlah belajar kitab Lumatil Itikad oleh Ibnu Qudamah macam tu. Saya pun tak kenal sangat asma wa sifat, saya pun tengah belajar kitab ini dengan Ustaz Yulian, dengan Ustaz Abdul Aziz. Abdul Aziz. Dengan serama mereka semua macam tu.
So macam kita cuba sedaya upaya lah untuk belajarlah tauhid, cari kitab-kitab tauhid, belajar. Sebab yang betul-betul ajar tauhid ni kat Malaysia ni, saya rasa cuma Ustaz Asri Sobi je yang betul-betul okey punya. Orang mesti cakap lah. Yang selainnya terus terang yang kepakaran tu Ustaz Yayasan Talis Average okey, tapi tempat lain tu saya tak berani nak komen apa-apa. Cuma hati-hati lah kena bila berguru ni, macam tu, bab-bab berguru ni. Tapi biasanya saya juga ambil dengan Dr. Frinda, ambil ilmu dari Dr. Frinda. Suka ambil dengan Ustaz-Ustaz Salafi kat Indon sebab mereka ni dulu pun saya sebelum kenal Salafi ni, saya pun rasa tegas, syadid. Mereka macam keras. Macam guru Fadil Ain cakap saya, kerasnya mereka ni, saya tak ikut pendapat mereka ni, saya ikut pendapat mufti-mufti ni sekian-sekian macam tu. So macam kena check betul-betul lah. Apabila melibatkan tauhid ini, cari guru yang benar. Itu yang penting macam tu. Begitulah tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, berbayar sekalian, tentang tauhid. Malangnya ada orang Melayu sendiri, Melayu Muslim, lahir-lahir Muslim yang tidak mengetahui keagungan tauhid, tidak meletakkan tauhid pada tempatnya. Sedangkan tauhid itu begitu bermakna bagi saudara Chia, begitu bermakna. Saya nampak, saya jeling-jeling, saya suka menjeling sebenarnya kan. Jeling-jeling, matanya begitu bersinar-sinar, bergenang dengan air mata bila mengucapkan tentang wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mungkin dia bukan orang yang mampu untuk berpidato, betul saudara, mampu berpidato, mampu mengungkapkan kata-kata yang manis kan. Ustaz Adam mampu buat lawak atau apa kan. Tapi dia punya perkataan itu mengandungi 1001 makna, iaitu menceritakan tentang keagungan tauhid, kepentingan mengajarkan tauhid dahulu dalam dakwah kita. Tauhid first and always, even kepada non-Muslim. Itu yang perlu diajarkan dahulu. Kan ramai sekarang orang non-Muslim sekarang, lagi-lagi artis sekarang suka banyak, saya suka pakai hijab, doakan saya pakai hijab kan. Ramai suka masuk Islam punya kahwin punya cara, pakai tudung punya cara. Tapi itu bukan cara yang pertama, betul. Cara yang first adalah tauhid, seperti mana saudara Chia nyatakan. Okey, saudara Chia, last sekali harapan saudara Chia kepada, betul kelas ni kan lagi. Ada lagi setengah jam. Macam mana kita nak menghabiskan setengah jam ni kan? Soalan-soalan saya semua sudah dijawab dengan cemerlang oleh saudara Chia kan. Saya ingat saudara Chia mau cerita panjang lagi kan, tapi ternyata saudara Chia terus direct to the point, yang mana point tersebut memberi kesan kepada saya juga dan membuktikan yang selama ni asatidzah salafi kita cakap bahawa tak ada guna pun kita nak lostkan prinsip kita, nak berbaik-baik muka konon kan, bagi kek konon-konon kan, sepenuh hari jadi kan, datang office kan, tak ada guna, betul tak? Yang penting adalah kita punya ketegasan prinsip, kejujuran dalam penyampaian kan. Okey, saudara Chia, bolehlah soalan last, okey lah. Saudara Chia, dalam dakwah, dalam kita menyeru kepada orang kepada salafiyah, sekarang ni audience kita bukan sekadar non-Muslim to Muslim, but Melayu yang already Muslim untuk faham tauhid, betul kan? So apakah sedikit sebanyak yang membuatkan saudara Chia terus konsisten atas salafi ni kan? Terus konsisten atas salafi. Sedangkan ramai lagi yang kat luar sana, orang yang mana cuba ajak kepada manhaj-manhaj lain. And then the landscape of agamawan selain salafi. Komen saudara Chia, macam mana agamawan selain salafi? Contoh orang yang ajak kepada nyanyi-nyanyi ke, qasidah-qasidah ke, ada tak pengalaman saudara Chia dengan orang yang sedemikian? Selain tak ada cara yang selamat bagi saya adalah ikut Quran dan Sunnah dengan pemahaman salafus soleh, iaitu pemahaman sahabat dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Itu yang kena kita tegas, kena sentiasa ingatlah. Saya ingat, tak tahu kan ini dari khutbah terakhir dari Nabi SAW yang katakan gigit dengan gigi geraham, dengan untuk di zaman akhir ni, bukan di zaman akhir, gigitlah geraham dengan kuat untuk Quran dan Sunnah.
Itu kita sentiasa memperingatkan diri sendiri, terutama saya diri sendiri yang masih tengah belajar, yang jahil ni, untuk berpegang pada itu. Selain itu, ada hadis menyatakan Nabi umat Islam akan terbagi kepada 73 kumpulan. Nasrani 72, Yahudi 71. So, tanya diri sendiri, kamu nak berada yang mana? Jalan dekat benar ke ataupun mengikuti 73, tergolong dalam 73, 72 yang 70 lebih kumpulan yang menyimpang ni dari segi akidah. Terpulang pada kita, adakah kita ingin nak masuk syurga ke? Keinginan nak masuk syurga tinggi ke tak? Kita kena tengok bahawa bid'ah ni, semua amalan yang bukan dari Quran dan Sunnah adalah sia-sia saja. Janganlah buat perbuatan yang sia-sia dengan usia kita yang pendek ni. Kita kena fikir, kena manfaatkan waktu, cuba belajar. Jangan pergi ambil masa buat kerja-kerja sia-sia, buat bid'ah. Itu yang sangat-sangat penting. Macam satu lagi, kena bezakan antara pesanan guru kuliah yang saya dengar tu, ilmu, majlis ilmu dengan majlis kalam ada terbagi pada dua. Majlis ilmu adalah majlis yang mengajar kita ke tauhid, agama dan Quran. Majlis kalam ni macam cakap-cakap, walawak-lawak, macam ni, tak ada pengisian langsung tentang agama. Walaupun dia adalah seorang da'i, seorang ustaz, tapi kalau kuliah, kandungan kuliah tu cuma lawak-lawak saja, lebih baik tinggalkan. Cari ilmu yang sebenar. Sebab tu carilah ustaz, macam ustaz. Sebab tu saya lebih gemar, walaupun orang lain lebih gemar dengan lawak-lawak dalam kuliah. Macam sebelum ni saya pun, sebelum masuk Islam saya pun suka dia gurau-gurau pasal kahwin dua, kahwin banyak macam tu, benda-benda macam ni. Suka dengan benda macam tu. Lepas memahami Salafi, nak belajar Salafi, saya tinggalkan benda-benda ni, lawak-lawak semua. Sebab bagi saya tak ada masa nak catch up benda-benda ni. Kadang-kadang nak follow kuliah ustaz sunnah pun tak sempat nak follow macam tu. Terasa Ustaz Adam kan, sebab Ustaz Adam banyak buat lawak dalam kuliah kan, tuan-tuan dan puan kan. Dia gelak je kerjanya kan. Dia kata majlis kalam ini suka banyak buat lawak itu semua kan. Betul tuan-tuan dan puan, agama ni adalah keseriusan. Allah Subhanahu Wa Taala kata, ya Yahya khudhil kitaba bi quwwah, wahai Nabi Yahya, ambillah Al-Quran, ambillah kitab Injil ini kan, agama Allah dalam kitab Injil dengan keseriusan, quwwah, kekuatan. Jadi agama ni tidak boleh tidak dengan serius lah. So menjadi Saudara Chia mengajar saya juga bahawa mengajar ni tak semestinya kena buat lawak kan. Tak semestinya buat lawak orang terima. Keseriusan tu yang orang nak. Kan sekarang ni masyarakat Melayu sekarang ni dah another level. Mereka mahukan fakta, logik, bukti. Mari sini. Kan? Bukan sekadar tidak mengeringkan gusi, betul tak? So Ustaz Adam lepas ni takkan buat lawak lah. Akan serius dalam kelas insya-Allah. Kan? Mengantuk pula kan. Tu lena. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, soalan saya pun dah habis kan. Sekarang adalah sesi soal jawab bersama penonton. Sesi dialog bersama penonton sedang hadir pada hari ini insya-Allah. Okey. Dipersilakan sebarang soalan kan, tentang apa tu? Pengalaman masuk Islam ataupun tentang apa yang dirasakan ketika dahulu tu. Kan sebab kita silakan. Terus. Assalamualaikum Tara. Waalaikumsalam. Saya bukan ustaz, saya penuntut ilmu macam ya. Kalau saya nama Ma'ruf. Saya nak tanya dua soalan. Senang saja. Yang nombor satu, ada tak ada orang bila dah masuk Muslim ni, ada orang cakap orang Cina masuk Melayu. Apa perasaan saudara apabila orang kata orang Cina tu masuk Melayu, bukan masuk Islam, masuk Melayu? Itu perkara biasa. Nombor satu. Yang nombor dua, adakah orang Muslim di negeri Cina serupa macam di
Kuning ke ataupun di negara China, maksudnya orang Islam tu dia memang lebih lama, lebih apa kata orang, lebih lama daripada orang Melayu di Malaysia. Dia jadi ikutan tak? Apa maksudnya, apa ni, ada jadi dorongan kepada saudara untuk masuk Islam, mengikuti Islam di negara China yang asal. Inspiration. Soalan pertama apa saya lupa. Soalan pertama. Soalan pertama Pakcik Ma'ruf, kalau orang Cina masuk Melayu macam mana? Cina masuk Melayu, biasalah saya bila masuk Melayu, masuk Islam ni terutamanya kawan-kawan sahabat-sahabat dia kata, ada juga kata masuk Islam ni maksudnya masuk Melayu, tapi bukannya saya bukan dapat kenyataan daripada Muslim lah, tapi yang biasanya yang kafir ni suka cakap you macam bila dia masuk Islam ni dia macam tak boleh bersama dengan dia. Kata ada kawan baik saya kata, betul-betul ke nak masuk Islam, nanti tak boleh makan babi macam tu, dia cakap dengan saya. Nanti jadi Melayu kena potong, kena ini. Saya pun ditakutkan benda-benda macam tu. Benda-benda ni masuk Islam kena potong, kena tak boleh makan babi, ditakutkan benda-benda macam ni. Saya pun fobia dengan Islam. Kalau sebelum saya masuk Islam, saya pun sangat fobia, terutamanya media-media kat social media, media akhbar Cina, dan itu macam media-media kat surat khabar dia kata Islam ni apa memburukkan image Islam. So saya pun sangat gerun, takut masuk Islam pun macam jadi teroris seperti yang dicakap macam itu. Takkan jadi pengganas, meletupkan diri macam BBC selalu menyiarkan, selalu meletup diri. Saya pun risau juga bila nak masuk Islam. Sebab terfikir macam-macam benda-benda macam ni. Kedua tu soalan kedua macam mana Jorok? Ya, saya ingat. Soalan kedua tu saya tak pernah dengar, sebelum masuk saya tak pernah dengar Cina Muslim kat China. Sebab kat China dia jarang cerita pasal Cina Muslim di China. So saya tak dapat pendedahan tentang Muslim kat situ. Saya cuma tahu kenal Muslim sebab saya bergaul dengan Muslim sejak kecil. Jadi cerita kebelaikan tu tak adalah apa tu ni, macam yang Laksamana Zheng He tu. Tak adalah jadi yang kata ke Melaka dulu, dia tu sebenarnya orang Islam. Dan apa tu, kita punya cerita Kungfu tu master, ada Kungfu master tu, dia sebenarnya beragama Islam. Allahumma ada ni saya cerita apa, ada famous tu yang ada tendangan bayangan tu, bukan tendangan bayang Jet Li. Bukan Jet Li. Jet Li ada berlakon cerita tentang dia. Dia master kungfu. Dia apa, saya terlupa pasal apa, dia tu memang sebenarnya adalah orang Islam. Dia sangat terkenal, apa dia berlakon, apa dia cerita dia tu pernah dilakonkan. Allah. Cerita dia tu. Minta maaf pasal, tapi apa kena buat research pasal apa, Islam tu sebenarnya lebih famous di China baru dia datang ke apa Malaysia, sebab melalui kerajaan Melaka dulu. Dia tu Laksamana Zheng He tu kan. Apa ni, Cheng Ho apa Laksamana tu? Cheng Ho. Tak ada Laksamana apa dia panggil famous lah tu, Zheng He tu. Tapi sejarah Cina yang setahu saya kat Malaysia ni, sejarah Cina, subjek sejarah Cina di Malaysia ni tidak ceritakan tentang Islam. So kita tak tahu pasal tentang tu. Even tahu pun, kalau katakan ibu bapa kita tahu, nenek moyang kita tahu pun takkan dia pun tak cerita lah, sebab dia takut kita masuk Islam juga macam itu. Sebab saya apa, orang Melayu pun rasa tertarik juga nak pergi negeri China tu. Sebab apa, orang Cina tu dulu sebenarnya dia punya apa pembunuhan, dia punya imam-imam dulu sudah jadi satu tajuk berita yang besar. Dia dulu di apa di negara China pernah jadi pembunuhan apa untuk menghapuskan etnik Islam, apa
Walaupun sekarang macam di Uyghur tu pun sepadan dengan negara China. Kan? Jadi itu memang jadi satu tajuk besar. Sedangkan orang Cina di Malaysia takkan tak ada satu didedahkan macam tadi tidak ada pengaruh di dalam orang Cina di Malaysia. Tentang Cina Uyghur ni saya pernah cakap keluarga dengan sendiri. Mereka kata ini adalah propaganda US untuk menjatuhkan Cina. Itu saja, mereka tidak percaya Cina akan melakukan kejaman, benda-benda kejam ke atas Uyghur ni. Dia cuma itulah propaganda, adalah tipu daya saja untuk menjatuhkan China. Kebanyakan, sorry to say, Cina yang kafir ni loyalty dia mereka kat China. Bukan kebanyakan, ada setengah-setengah, terutama golongan-golongan yang tua, still loyalty dia, hati dia still kat China. Apa-apa ke China, apa-apa ke China macam tu. Sebab sekolah Cina, aliran Cina ni mereka ada subjek belajar seraja China. Itu yang mereka dari kecil belajar seraja China, so mereka akan ada rasa cinta kepada China, sebab rasa bangga, saya Cina, negara China sekarang sangat famous, so mereka rasa bangga dengan dia. Walaupun kita balik ke China sekarang, mereka tidak akan mengakui kita sebagai rakyat China kat sana. Dah jadi forum Cina pula ya, sejarah Cina, tamadun Cina. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih ke atas perkongsian diri ya dengan kami semua. Saya nak maklumkan, saya sebenarnya asal daripada Datuk Nenek dulu Tok Siap di masjid di negeri China. Oh. Salah satu daripada masjid di negeri China, tapi malangnya kami tak tahu daerah mana. Dan saya generasi ke-13 ke 14 lah di sini. Dan saya nak bertanya, macam mana yang fikir nak masuk Islam tu? Ada kalau orang kata mimpi lah ataupun perasaan ke, apa yang mencetuskan diri tu ke arah nak masuk Islam tu? Apa dia? Saya untuk saya bukan sebab mimpi atau rasa saja nak suka masuk Islam. Saya macam bertahun-tahun cari Tuhan yang sebenar, macam rasa jiwa kosong, rasa nak tak tahu mana satu Tuhan yang betul. Sebab dalam Buddha kan banyak Tuhan patung, so macam cakap dengan dia macam cakap dengan batu macam tu, tak ada perasaan, tak ada apa. So macam tercari something tapi tak tahu apa dan tak tahu jawapan lagi. Tapi bertahun juga umur masa tu 21, masuk Islam 11 tahun jugalah saya ambil masa untuk cari juga. Bukannya kata sehari dua tu dah kata nak masuk Islam macam tu. Adakah satu gaulan dengan orang Melayu daripada kecil? Ada salah satu sebabnya? Mungkin juga sebab mereka bagi saya satu macam ingat, macam saya masih ingatlah tentang pendidikan Islam mereka, masa mereka, dan akhlak mereka. Seorang kawan saya, dia tak pernah marah, Muslim, tak pernah marah walaupun dalam apa kata, tak pernah marah atau tunjuk rasa marah. Itu yang macam saya still ingat masa kecil. Sebelum masuk Islam, mana tak mengkaji Al-Quran? Tak ada. Jadi just. Tapi ada belajar fardu ain lah. Sebelum masuk Islam tu 3 bulan macam tu. Kenal rukun Islam, rukun iman semua, macam tu. Basic sudah tahu macam tu. Ada yang orang putih dia mengkaji Al-Quran dan baru dia tertarik nak masuk Islam sebab dia kata Al-Quran tu perfect. Semua ada di situ kan, panduan dan dia alam sana kan. Saya tak berani nak kaji masa tu sebab saya macam orang-orang Cina lain pun fobia tentang Islam. Takut juga kena sembelih ke apa ke macam tu. Sebab media yang memaparkan macam tu, takut kena sembelih ke apa ke. Masuk surau nak ambil air pun macam kena sembelih macam tu. Ya, silakan. Bagaimana penerimaan Ibu dan Ayah saudara bila saudara
Alhamdulillah tak ada apa-apa bantahan lah bagi dia. Malah macam ibu saya pun bila kata kalau ibu saudara saya cakap apa-apa ke, dia akan cuba back up macam tu. So ibu bapa okey, tak menentang macam tu. Ada soalan lagi? Soalan lain? Tiada? Ustaz tanya dah kahwin ke belum? Ustaz, ni. Sudah kahwin dah? Saya bukan ustaz, saya penuntut ilmu macam Masya-Allah, baik tuan dia. Sudah kahwin eh? sudah kahwin. Sudah kahwin. Berapa orang anak? Seorang saja. Seorang saja. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh, jadi masuk Allah Islam baik. semua. Orang Melayu ke? Dia Melayu. Alhamdulillah. Ha. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Kalau boleh cari manhaj yang sama lah. Alhamdulillah. Nanti susah. Alhamdulillah. Ada Barakallah. susah sikit. Bukan kata saya lah, tapi saya tengok orang lain macam tu. Satu orang berhijrah sudah masuk masa memahami Al-Quran dan Sunnah salafus soleh, satu lagi tidak. Macam susah, banyak kecanggahan macam tu. Kalau kata saudara kita tadi, kita nak bawa dulu, bukannya kita pentingkan orang, kita pentingkan saudara kita, isteri kita, anak kita. Kalau kita tak mampu nak berdakwah kat Ya, lain, ya. kita dakwah kepada diri sendiri dan ahli keluarga yang terdekat. Itu yang betul tu. Soalan last tu, soalan penutup tu kan? Ada soalan lagi? Ada ajak mak bapak masuk Islam. Susah. Berdakwah kepada, terutamanya suruh masuk Islam susah. Kalau nak ajak ke macam ibu bapa tapi dia bukan memahami Quran dan Sunnah yang ikut pemahaman salafus soleh tu, senang sikit. Kalau yang kafir nak masuk Islam ni sangat susah. Sebab saya sendiri pun sangat sebelum masuk Islam pun sangat menentang Islam juga. Kira menentang Islam juga susah. Cuma yang boleh, saya tak mampu nak berdakwah melalui mulut, cuma sudah upaya tunjuk Allah yang baik lah macam tu. Ada soalan lagi? Ada soalan lagi? Ada? Sembang. Silakan. Boleh, insya-Allah. Apa cadangan brother? Apa cadangan brother? Orang Melayu macam mana dia nak mengajar, bagaimana cara yang terbaik nak mengajar saudara-saudara Cina. Sorry saya menggunakan kataan saudara Cina sebab jiran saya Cina. Jadi so brother sebagai Cina kan, what is the best way lah yang rasakan orang Melayu ni seharusnya menampilkan atau mencuba membawa cara begini untuk menarik orang Cina ni ke dalam Islam. Saya tahu banyak yang masuk Islam sebab akhlak Muslim. Adalah seorang Muslim yang saya tahu, yang banyak orang yang tertarik dengan akhlak Muslim masuk Islam. Yang saya tahu mualaf yang masuk, kebanyakan yang masuk Islam sebab akhlak Muslim. Kalau nak mengajak mereka, berdakwah kat mereka, saya tak ada teknik. Kena belajar dengan orang yang ada teknik, berdakwah dengan orang-orang kafir ni. Sebab mereka sangat berpegang pada ajaran nenek moyang mereka, dan sangat-sangat susah nak suruh mereka tinggalkan Arab. Semua Arab judi semua tu memang sangat-sangat susah. Akhlak lah itu sesuatu. Silakan. Jadi cik mengatakan jiwa cik kosong kan. And then untuk berdoa dengan patuh tidak bermakna. So macam mana satu doa yang cik kata berkesan pada diri cik, dan adakah doa itu dimakbulkan? Doa saya macam tak tahu, macam saya pernah cakap-cakap kat patung, tak ada apa, tak rasa apa-apa.
macam tu je, rasa kosong, rasa tak ada apa. Cakap pun, minta pun, tiap-tiap hari bagi makan minum pun kita kena bagi makan minum kat dia, letak benda sembah dia tak colok. Colok tu ibarat makanan untuk roh macam tu, something like that. Colok tu, lepas tu tiap-tiap hari kena nyalakan pelita semua. Tapi macam benda-benda ni lama-lama buat bertahun-tahun buat benda tu, macam kenapa kita buat macam tu? Padahal kita cakap apa pun kat dia pun dia bukannya boleh bagi, sebaliknya kita yang kena serve makanan setiap hari bagi dia. Macam tu. Kalau jadi Muslim macam mana? Macam ada ke satu doa yang cik kata berkesan di hati lah, berjaya ke? Tak ada. Saya tak ada doa yang khusus. Tak ada berkesan di hati. Tak ada. Maksudnya semuanya, maksudnya terkesan di hati, maksudnya doa khusus yang terkesan di hati. Maksudnya kalau satu satu tragedi yang berkesan setelah dia jadi Muslim kan. Sebab dengan patung dia bagi kan. So bila dah Muslim, adakah satu tragedi ke atau doa dimakbulkan ke macam tu? Mana perbezaan di antara patung tu dengan betul dia Muslim. Min saudara Chia dia macam dia apa tu? Dia tak rasa pada patung-patung semua tu, tapi dia lebih memaknai. Tak semestinya dimakbulkan. Tak semestinya dia kena makbul, tapi dia lebih memaknai, lebih menjiwai, lebih boleh menerima Allah SWT. Ada tu fitrah yang Allah SWT letakkan pada seorang manusia lah, untuk terus berdoa kepada Allah, even dimakbulkan ataupun tidak. Macam tu lah saudara Chia nak sampaikan sebenarnya kan. Dan macam tu lah. Barakallahu fikum. Ada soalan lain sebelum kita mengakhirkan kita punya soal sesi forum pada hari ini? Ada? Saya harap tuan-tuan dan puan-puan berasa puas hati dengan jawapan, dengan perkongsian yang diberikan oleh saudara Chia. Semoga kita semua, dan saya doakan saudara Chia semoga diteguhkan di atas tauhid, di atas manhaj salafus salih. Semoga Allah memberkati dan merahmati saudara sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fiikum, zadakallahu ilman wa hisan wa adba. Semoga Allah menambah ilmu yang bermanfaat kepada saudara dan amal yang diberkati lagi. Kematian di atas la ilaha illallah juga buat kita semua tuan-tuan dan puan-puan, juga buat kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Terima kasih kepada semua penaja. Terima kasih. Jumpa di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.